Um, Good evening, Dato' Ramanan, Dato' Sri Anwar. Aku jerit je lah. Hello, yes. Good evening, for the third time, good evening, Dato' Sri Anwar. Good evening, Dato' Ramanan. I'm Ishwari from Malay Mail. You can also call me Diva, which is quite fabulous. And it's just easy, that's all. So, Dato' Sri, my question is for you. Now we know the political dynamics in the country has changed. It's continuing to shift, especially with Muda's entry into the political arena. Now, Muda has expressed interest to join Pakatan Harapan, but there has been concerns from your party, PKR, as to what sort of dynamics they are going to provide to PKR if they come into the coalition, especially when they sort of played a role in the defeat in the Lakin seat during the Johor state election. So in your perspective, how will Muda be able to change the dynamics for PKR? Because the truth is the popularity of the party is also questionable after several incidences. So I would like to know what you think as to how they can prop up PKR or contribute anything to PKR. Secondly, perhaps quite controversial, but a common question. Would you still continue to be the preferred Prime Minister candidate for the next general election? What do you think about your prospects? And would you finally take the throne? So those are my two questions. When I feel like I want to create more trouble, I'll ask some more. Thank you very much. Baik, terima kasih Dewa. Dato' Sri, saya tanya tadi soalan dia ringkas dan padat. Ini berjela ni nama dia. Silakan Dato' Sri. Ya, nama Mendewa. Okay. The first the issue of application by Muda to join PH, not PKR, PH. And there were conditions they imposed initially, but I think they have not pursued that. They just wanted a platform to engage with the leadership of PH. So I think what we decided in the Leadership Council to set up a committee and discuss the parameters. Okay, do you agree with the principles? Do you agree with the policies? Do you agree with the decisions taken? I mean the core issues. Of course, the details they can disagree. So let the process, respect the process. Now there are concerns expressed by many, not only PKR, Amanah Youth and some in the AP. But it's normal, it's a democratic setup. You don't expect people to agree entirely, particularly because you have a history. We have had a history of betrayals. And we have seen how inconsistent decisions by some party leaders. So there are concerns, and I think it's only fair to allow this process to proceed. And I think given another few weeks, they will come to report to the President Council and we'll decide accordingly. I don't think we should be unnecessarily negative or towards this, because that should be a process that we have to follow. I mean, UPCO, when they applied, it took months, it's not weeks, months before we could consider, consult our guys in Sabah, and then look at their policies, and then engage with them, obtain a commitment from them whether they are prepared to support our existing agenda and previous key decisions. Now, assuming that's done, then the process will be easier. But on the other hand, if there are some concerns, then the negotiation will have to continue. All right. Now, in question of prospective elections and leadership, my leadership in particular, I mean, it would be up to essentially the PH whether we can proceed, but to assume that the debacle in both in Malacca and Johor would impact the results, I don't share that view, because we have seen in the last few weeks how this renewed enthusiasm from Selangor to Negeri Sembilan, and I was in the north, Penang, Kedah, Perlis. You can sense the initial enthusiasm surpassing our initial concerns about apathy among the young or
the disillusionment or cynicism among many of our core members, particularly the urban sentiments. That has changed. And I think it is fair to assume that we should remain optimistic. But people want to know, what do you stand for? Do you want, is there a possibility you repeat the strength and the excesses during the 22-month rule under Dan Mahathir? And we have to reassure them. On my part, at the personal level, what I have done is, based on my little experience, both in the government and in the opposition, and extensive reading while I was in Sungai Buloh, I have then crafted my own thinking. But of course, you have to rely on the input, submissions by your members, your leaders, not only Keadilan, the AP, Amanah, and the various exchanges with experts, international community, international experts, and I've crafted what is called a script, which we are going to launch on the 2nd of October. Sustainability, and we have to articulate a view, a vision of the future on sustainability, which is a departure from the conventional understanding, because it cannot be sustainable if you continue to rape the jungles and destroy the environment. Then it's about care and compassion. Politics is about care and compassion, about rahmah. And more so, as a Muslim, we have to remind our friends, there's nothing about religious values or race if there is no compassion. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. It's a very strong tradition of the Prophet. The love, the compassion to human beings, animals, the environment, and even the earth. So if you show enough compassion for those on earth, then the heavens will pour compassion on you. It's a very strong message and call. So I think that's why the second is care and compassion. Then respect. What is happening now is that leaders, assume or demand respect from the followers, but there's no respect for the rest. You disregard the role of the minorities, you disregard the role of the poor and in the hinterland or the marginalized. So respect is to me pertinent, which is not in a political, normal political narrative. The narrative is about growth and development, but I extend it to the issue of compassion, respect, innovation, which relates more to the young, which means that we, at least my generation, must give due regard to the sentiments, aspirations of the young to be more creative, innovative, in areas and disciplines that we are not necessarily competent in. Then, of course, issue of progress, issue of prosperity. Even then, we look at differently. I mean, the government talks about shared prosperity, but it's shared among the elites, the kapal selam or whatever, is shared among themselves. And finally is the trust. So I think this is, I think, unlike just the manifesto or the normal rhetoric about policies, I think I would invite Malaysians generally, not only necessarily the urban elite, but the entire rakyat, to be able to participate and to know what is it for them, that I have taken into account of their views. So it's important, is it? It's not my personal thinking. And at the same time, have them to debate, discuss, agree or disagree. Thank you. My second question, I'm not sure if there was clarity. Suggest that fair. Right now, I have given the mandate to lead, all right? But you see, unlike the other parties, Keadilan has made it very clear, and personally me too, that the entire leadership is regenerational. The entire leadership is second generation. And I think this transition is very important. So I have said that this is the beginning of a transition. But you can't go to war to say the general is retiring next year.
You go to war to say that we are going to win and we are going to lead as a team. Thank you. Okay, thank you, Dato' Sri. Anyone else? Je kita kongsi kat dua tu, Kang Datuk Rahmat tu menong kat situ ha. Boleh tanya soalan juga, jangan risau. Samjada Datuk Sri, it's Jerry Chong from Selangor Journal. I got one question for you and I got another question for Datuk. Is regarding the Printing Presses and Publication Act 1984 okay. Soalannya, Pakatan pernah kata that mereka akan berusaha untuk membubarkan akta tersebut. Namun dalam masa 20 bulan berkuasa, no such efforts have been made. Malaysia is one of the few countries in the region, if not the world, where the press is so tightly controlled. So my question is, jikalau Pakatan ambil Putrajaya in the coming... Kalau Bila? Very well, sir. When that happens, what are the steps that Pakatan will take in order to realise that lah, to have a truly free press in Malaysia? Okay. Datuk Ramanan, regarding, how do I put it this way? So you've commented a few times on education, right, sir? Okay. I don't want to hantam, but what is the future of vernacular schools in Malaysia? I'm just curious, sir. That's all. Soal undang-undang bukan saja cetak 1984, tetapi semua undang-undang dianggap draconian atau menekan dan menindas. Dasar kita, terutama keadilan, dari awal adalah menentang. Ya, percubaan kita lakukan di skat peringkat Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin. Period. Okay. Now, saya tidak datang ini untuk bersikap defensif atau memohon maaf. Saya tidak setuju banyak perkara di semasa pentadbiran Tun Mahathir 22 bulan. Saya tidak perlu mengulangi kenyataan itu. Ini termasuk some draconian laws. Keputusan kita bukan satu. Semua draconian laws mesti dikaji semula. Period. Dan dibatalkan. Ya. Jadi pada hemat saya, walaupun 22 bulan tak mungkin semua dilakukan. Ya. Sebahagian dilakukan. Ya. Dan sebahagiannya melalui memorandum persefahaman kita teruskan seperti anti-hopping law, itu kita lakukan ya. Jadi yang setakat jaminan saya sebab tu saya sebut saya tidak mau buat janji banyak-banyak dan saya beritahu kepada manifesto komiti yang termasuk saudara Fizi, saya kata buat yang agak cukup sederhana, yang sedikit, yang kita pasti boleh laksanakan sesegera mungkin. Yang lain kita tengok, kita beri gambaran umum, umpamanya undang-undang, semua yang menekan kita tolak. Ya. Rasuah, mengambil tindakan tanpa mengira parti. Sebab dalam masa PH dulu, orang menganggap yang kepala yang rasuah pun ramai. Yang ketuanya, timbalan ketuanya, penasihat ekonomi, semuanya itu terlibat dalam rasuah besar. Tapi diselamatkan. Jadi walaupun saya setuju tindakan rasuah terhadap yang lain, tetapi dari segi kekuatan moral, itu tidak ada kerana ada percanggahan dan kurangnya ketuntasan dalam melaksanakan. Terima kasih. Hi Jerry, you are right, it's a very sensitive question, so I just want you to be a little bit more clear on what do you mean by what will be the status of the vernacular schools. The long-term Exactly. long-term future and existence, sir. Sorry? Long-term future of existence and viability lah. The long-term? Existence, future and viability. Oh, vernacular schools. Do you think one day there will be a... I think this is a question, it will only can be determined in the future. So you have to see how things go. You know? Jawapan politik yang pandai dah. No, tapi gini, it has been a very contentious issue. They have sparked strong racial sentiments for decades before independence. Jadi kita harus teliti soal-soal seperti sekolah vernacular. Umpamanya, PM Ismail Sabri pernah sebut ya, tentang vernacular school, dia nak tolak. PAS sebut. Tapi sekarang bila dia jadi ketua, dia diam.
Jadi ini yang dikatakan kepura-puraan, ya, dan opportunism yang harus dihentikan. Kau tanya saya, realistik. Apa yang diperlukan sekarang? Bukan perbahasan mengenai vernacular schools. Ialah meningkat mutu pendidikan di negara kita. Democratization of access to quality education. Bermula dengan sekolah kebangsaan. Ya, dan sekolah menengah kebangsaan. Dan tidak harus kita halang sama sekali percobaan sekolah-sekolah lain. Jangan diabaikan mutu dan penguasaan bahasa kebangsaan di sekolah-sekolah tersebut. Jadi bagi saya itu suatu soal yang lebih ikhlas dalam jawapannya daripada beri janji-janji yang sekadar menyenangkan setengah pihak dan menimbulkan ketegangan di kalangan lain. Kalau sudah lihat dari segi sejarah, apa yang pertama? Penyataan Razak. One medium of instruction, bahasa. There was general consensus at that time. Although Chinese education would strongly object to that. Then penyata Rahman Talib 1961 yang menyatakan bahasa kebangsaan adalah satu sahaja bahasa rasmi yang tunggal, main medium of instruction di sekolah-sekolah. Jadi perdebatan itu puluhan tahun pergaduhan. Ya. Jadi kalau setengah orang nak balik kepada penyataan Razak, penyataan Rahman Talib, kita tak boleh ke mana. Tanya saya, kalau tanya penyataan Anwar, meningkatkan mutu pendidikan supaya anak-anak kita terabai atau dibuai dengan perbahasan yang tidak membantu peningkatan mutu pendidikan. Terima kasih. Now you know why he's my president. Assalamualaikum, Datuk Seri. Selamat petang, Datuk Ramadan. Saya Fadli, saya bekas wartawan. Tapi sekarang saya buat market research. Soalan saya ringkas, Datuk Seri. Kita tengok sekarang ada kebangkitan right wing di setengah tempat di dunia, terutama di UK dan juga Itali sekarang. Jadi di Malaysia ni macam mana Datuk Seri menanggapi, bersedia untuk menghadapi gelombang ni? Itu satu. Dan yang kedua, susulan persoalan ni adalah macam mana apa yang PH boleh buat untuk, ataupun keadilan boleh buat untuk perform dengan lebih baik di Malay Heartland dalam pilihan raya akan datang. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Dia kalau tanya saya dari segi makro keseluruhannya, kerangka pemikiran saya, itu saya dalam skrip ni ya. Kerana saya tidak lihat ini hanya sebagai satu manifesto atau perbincangan tentang hal-hal spesifik seperti nilai ringgit ataupun pasaran saham dan sebagainya. Bagi saya nilai ringgit, kejatuhan nilai ringgit itu atau merudumnya itu ada kaitan juga dengan soal antarabangsa. Tetapi ada juga kaitannya dengan soal pengurusan dan pentadbiran negara. Dan sebelum dan selepasnya. Kalau sudah lihat umpamanya krisis 97-98, sekurang-kurangnya pada masa itu yang diserang Baht Thailand, Rupiah Indonesia, Yuan Korea baru dah sampai kepada kita. Dan reserve kita masih kuat. Dan belanjawan kita itu masih lebihan. It's a surplus budget. Now, kalau kita bincang, bukan soal kejatuhan ringgit, dia apa yang disebut complexity. Dia ringgit jatuh, wang tak ada, pelaburan tak ada, minat, kerajaan tidak stabil. Jadi itu yang disebutkan complexity yang harus kita tangani. Bagaimana kita nak hadapi? Saya kata kena mula dengan penegasan tentang governance. Ada cakap soal political stability. Political stability itu sebahagiannya. Tapi saya kata political stability itu juga boleh digunakan untuk merompak. Kerajaan dah stabil, semuanya kuat. Kita dapat dukungan politik, dukungan institusi kerajaan, dukungan badan kehakiman, dukungan media, dukungan ini singgung sikit lah, dan dukungan intellectuals atau professors. Jadi stable untuk merompak. Jadi bagi saya isu pertama governance mesti jelas. Kita negara sudah merdeka lebih dari 6 dekad. Jangan kita rasa
Pimpinan itu punya wewenang untuk melakukan apa saja tanpa terkawal. Jadi kalau bermula begini, kita boleh tangani beberapa masalah. Saya tidak fikir kita boleh tangani masalah ringgit dengan segera. Ya. Ataupun keyakinan baru untuk pelaburan tempatan domestik atau foreign direct investments. Ya. Pelaburan asing. Dia mengambil masa tapi dengan kekuatan pengurusan yang lebih baik. Ini semua tanya politik, takkan tak ada. Ingat saya tak minat sukan, tak minat lagu. Seni, budaya. Okey. Baik, terima kasih. Tok Sri, saya MC nak tanya pula, boleh? MC. Abang Noah? Tidak saya tanya. MC nak tanya boleh, Tok Sri? Tapi saya tanya soalan ni meredakan ketegangan sikit lah. Orang dok pening kepala dok politik lah. Soalan pertama kepada Tok Sri. PRU akan datang, kerusi mana yang Datuk Seri akan bertanding? Yang kedua, taklah, ini sikit lah. Datuk Rama pula lah. Satu soalan, saya nampak Datuk Rama ada pakai baju bunga-bunga ni lain macam lah. Mungkin ada menghala ke arah pulau atau pantai. Mungkin lah kau adalah kerusi nak pergi, Port Dickson pun ada pantai tapi bos punya. Tapi dekat KL ni pun ada pantai juga. Kalau berenang kaki tak cecah, orang kata. Mana tahu. Okey, itulah soalan saya. Mungkin ada kerusi atau bertanding. Itu saja soalan. Terima kasih Tok Sri. MC cakap tadi nak kurangkan ketegangan. Lagi tegang ni bos. Sebenarnya saya pakai baju macam ni ada satu sebab, tapi saya tak bagi. Parti bunga. Bukan parti bunga. Sebab saya tengok presiden saya. Selalu he's very prim, proper. You know, a lot of people are very fearful. Is he good mood, bad mood? Saya biasa saya kena bad mood lah. So saya pakai macam ni, saya bagi kontras sikit. Meriahkan suasana. So itu soalan dia, saya pakai baju ni. Nombor dua, saya tengok banyak orang pegang handphone. Jangan Google. Betul-betul tak mahal, RM400 saja. Jangan Google, tak payah Google. Kerusi bertanding tu mana? Dia puji saya tu pasal dia tunggu dapat kerusi je lah. Jadi tidak ada komitmen. Saya gini, saya umumkan bahawa saya harus pilih. Bukan takabur, astagfirullahalazim. Tetapi saya fikir Port Dickson tu bagi saya setakat ini nampaknya lebih mantap, lebih kuat, jauh lebih kuat daripada 2018 tatkala saya bertanding. Sebab kawasan-kawasan yang katakan kubu UMNO kita boleh masuk, ya. Dan kawasan-kawasan Melayu tu menyambut saya dengan begitu baik, walaupun ada beberapa tempat yang tidak boleh diasak pada ketika itu. Jadi saya harus pilih kawasan-kawasan pengkhianat ini. Jadi sepatutnya saya nak tukar mesej bahawa pengkhianatan ni dalam politik, dalam kehidupan itu hal yang tidak boleh diterima dengan baik. You khianat amanah, you khianat kepada rakyat yang memilih you khianat itu kerana semata-mata kerana dana dan kedudukan. Jadi saya kemungkinan besar memilih kawasan-kawasan kerusi-kerusi khianat. Okey. Kekal lah Datuk Sri, kerusi tu? Bukan lah? Saya boleh jawab dah kerusi saya mana. Boleh Tok. Kalau Datuk Sri jawab macam tu, dah tahulah dia tak pergi PD, saya confirm lah PD. Wah, jangan risau. Pusat Hikmat pun saya buka tepi pantai. Itu cadangan dia. Keputusan tamat presiden. Terima kasih Datuk Sri, Datuk Sri, saya mungkin soalan saya kurang jelas tadi Datuk Sri. Saya nak tanya tadi, macam mana Pakatan Harapan nak berhadapan dengan kebangkitan konservatism? Ya, itu saya rasa saya belum dapat jawapan. Ya, maaf Miss tu. Kalau ikut strategi saya sekarang, ya, semua kegiatan saya kempen saya di kawasan rural dan Melayu. Kita pergi Perlis, kita pergi ke Kuala Perlis dan sambutannya alhamdulillah sangat baik. Di Selangor kita bermula di Gombak, ya, dan kemudian Kuala Pilah, kemudian Port Dickson, itulah Port Dickson dia campur semua sebab semua kaum datang. Kemudian Yan, kemudian Gua Cempedak, ya, kawasan-kawasan yang kita anggap rural. Social media terbatas, ya. Media, surat khabar, kalau dulu umpamanya kita tengok tiap kampung akan membaca utusan atau berita harian. Sekarang sangat kurang, ya. Sinar di Lembah Kelang, TV masih ada kesan, ya. RTM terutama TV3,
Astro Awani itu masih di lingkaran dan walaupun picking up, itu kena jack dia sikit seperti itu. Kalau dah Ashwat kata, "Gap, mampu aku." Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah kebergantungan kepada media biasa itu kurang, ya. Walaupun dari sudut survei yang objektif menunjukkan TV masih ada pengaruh, ya, terutama di kawasan desa. Jadi apa pilihan bagi kita? Social media terbatas. Saya beritahu tadi masa meluncurkan fikir Wan Chen, saya pergi di Melaka, satu kampung nelayan. Dah ada dalam 180 orang begitu. Saya tanya berapa orang yang tahu tentang social media, 10 orang. Dari 10 itu 8 infotainment, 2 saja yang follow. Ya. Mungkin tidak representatif, tetapi sudah boleh bayangkan ini kedudukannya. Ya, tidak semudah yang dianggap. Melainkan di kalangan muda yang kecil-kecil, yang sebahagian kecil, ya. Jadi ini kita harus akui. Sebab itu dia tidak boleh diremehkan dan kita kena turun sendiri. Kena turun sendiri menemui mereka dan cuba meyakinkan mereka. Setengah orang kata orang Melayu ni, ya saya tak mau ikutlah style pimpinan lama ni. Orang Melayu ni tak reti, Melayu ni dapat RM200. I think this condescending view, orang Melayu pun menyampah. Ramai golongan elit bandar dia ada pandangan begitu. Ya, resistance to change. Any sociological theory, kalau sudah tahu dan biasa dengan sociological theory, itu resistance to change, ya. Keengganan dan menerima perubahan itu bukan saja di kalangan orang kampung atau desa, orang bandar pun, ya, nak tukar pandangan dia daripada narrow nationalism atau religious bigotry tak obah, tak mudah, ya. Ataupun pandangan tentang konvensional, tentang apa maksud sustainability, apa maksud development, itu masih terikat dengan paradigma penjajahan yang lama tentang pribumi malas. Itu juga paradigma lama. Jadi nak tukar itu generations. Setelah Hussein Alatas tulis Myth of the Lazy Native, ataupun Jose Rizal tulis The Indolence of the Filipinos, berapa ratus tahun dulu. Tetapi pemikiran itu yang pemikiran terjajah begitu. Jadi yang saya nak tekankan di sini, resistance to change itu bukan satu fenomena yang berlaku di kalangan masyarakat luar bandar atau Melayu. Tidak. Dia memerlukan usaha pencerahan yang lebih dari kalangan kita. Kalau saya tidak dapat dukungan umpamanya di kalangan orang Melayu, saya tak salahkan mereka saja. Saya salahkan kita. Dia tidak mudah. Saya sebut umpamanya sekarang kita ada PH, kita ada PN, kita ada BN. Apa slogan BN? Ini ketuhanan Melayu. Ini negara yang harus menekankan kekuatan dan kedudukan orang Melayu. Okey. Tak apalah soal Melayu yang korup, soal dia rampas tanah-tanah Melayu, termasuk tanah reserve Melayu, soal balak hilang, itu satu soal lain. Tapi slogannya itu meyakinkan, ya. Dia kurangnya mengesankan, ya. Yang kedua PN, Melayu bersatu, dan Islam pula tu lagi campur, ya. Melayu Islam, dan appeal dia tu tentang begitu. Dan guna Islam tu, siapa yang tak sokong parti Islam itu, dia sekurang-kurangnya menyimpang daripada matlamat Islam, ya. Dia hanya memerlukan soal fahaman yang mendalam ataupun yang agak serius tentang Islam untuk memahami bahawa parti itu hanya satu wadah pilihan, ya. Karena kalau kata-kata PAS saja, masuk PAS untuk jadi Islam atau masuk syurga, 1 bilion Muslim itu bukan ahli PAS. Jadi takkan semua masuk neraka. Ya, itu kalau kita boleh hujah. Tapi itu maknanya soal apa yang dikatakan fanaticism, soal muta'assibin, ta'assub itu satu hal yang serius. Marhum Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru wafat semalam, 2 hari lalu, ya. Apa dia kata? Sejak tahun 81 dia telah menulis, di antara masalah dan ancaman besar di kalangan umat adalah faham muta'assibin, orang yang ta'assub dengan agama tanpa fahaman
dan tanpa kesediaan untuk berfikir. Dan dia menolak takfir, maknanya orang mengkafirkan atau memberikan satu gambaran mudah menolak keislaman seseorang itu. Dan itu ketika soal takfir, mengkafirkan orang berlaku di Terengganu, dan juga takfir wal hijrah yang kemudian berlaku di Mesir. So dia dinamika di kalangan umat Islam itu satu yang serius. Baik. Yang ketiga, PH. Walaupun kita kata majoriti Muslim, kita terima Islam agama persekutuan, bahasa Melayu dan hak keistimewaan dan raja-raja Melayu, tapi dia kata, korang-korang jahat-jahat UMNO, rasuah-rasuah dia pun jamin Melayu. Dan rasuah PN ataupun kerusakan yang mereka lakukan itu kurang-kurangnya Islam dan Melayu. PH dengan Anwar di situ, betul Melayu, tetapi dia multiracial. Faham tak? Jadi kita kena combat. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menegangkan kepada mereka bahawa Malaysia tahun 2022 tak boleh lagi meneruskan agenda politiknya dengan memberikan andaian atau gambaran menyisihkan orang lain, mengangkat martabat atau guna Syuabnya tadi, harakat bangsa itu dibolehkan, tetapi tidak boleh untuk marginalize or discriminate the others. Pada hemat saya, yang di NII itu bukan saja minorities, majority of the Malays. Tengok Manik Urai, Bumi Putra Angkapit, ya, itu dimiskinkan dan diperbodohkan. Jadi to me is a mission to fight them head on. Dan kalau kita nak selesaikan, dia kena joint effort. Elemen sedar di kalangan orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan muafakat dan berpakat untuk menumbangkan faham perkauman dan sebagainya. Jadi jawapan saudara, yes, kita kena turun ke bawah dan berdepan dengan berani. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Azizul Osman daripada Malaysia Gazette. Ini soalan agak personal sikit lah, Datuk Seri. Okey, Datuk Seri, kita nak tahu... Kalau personal tanya peribadi lah. Personal. Ni soal personal lah, boleh tak tanya depan orang? Benda ni. Okey. Okey. Boleh. Apa rahsia Datuk Seri sampai kekal boleh senyum sampai sekarang selepas episod-episod peluang-peluang yang terhidang di depan mata tu diambil oleh orang lain? Dan adakah ada episod-episod menangis di pucuk katil dalam hidup Datuk Seri? Dia masa di RCI dulu, bila barisan panel hakim tanya, dia kata, Datuk Seri, pasal saya keluar dari penjara kan, dia kata masih nampak relax, gurau, senyum. Macam mana? Saya kata, senyum dalam tangisan. Itu gurau, itu filem Piramli, filem lama. Tak, tapi seriously, bila saya hampir ditangkap, saya bincang dengan Azizah, dengan anak-anak, saya kata bukan soal personal battle. Sekarang banyak juga media dan so-called analyst. Ini enough of this personal battle Mahathir. My foot, what personal battle? Ini issue of policies. Seorang kata parti Melayu, mesti selamatkan Melayu, mesti nak jadi Perdana Menteri, mesti parti Melayu. Seorang kata this is the party of the future, multiracial. Is that personal? Ini soal policy, soal ideology. Ya? Satu kata Najib saja kleptokrat. Saya kata ramai lagi yang kleptokrat. Apa maksud kleptokrat? Satu sistem yang mengizinkan merompak keperompakan. Ini berlaku dari ramai menteri, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Keuangan yang curi berpuluh-puluh bilion ringgit. Saya berbeza. It's a policy issue. Bila saya cakap soal institutional reform atau reform, islah mastata', it's from my conviction. Ya? Bukan soal personal. Itu saya nak jelaskan yang pertama. Dan kalau you faham itu, kalau saudara masih muda lah, yang belum dewasa, tahun 98, ya, kita lawan Badan Kehakiman. Masa itu Augustine Paul. Saya cakap je irrelevant. You know that the first charge itu
Belum ada police report pun. Tengah trial dah 2-3 bulan, bila kita challenge mana police report, baru esok tu baru buat report. It could happen in a damn bloody, rotten, corrupt, oppressive system. Itu dah mula hangat dah tu. Yes, I mean, but we got to go on. Jadi, do I understand the implications? Yes. We are not fighting the man. We are fighting the system. Corruption is systemic. We have the judiciary under the direction of the political master. And then, Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara masa itu. Jadi kita ada badan hakiman, polis. Ya, apa kerja dia? Buat naik tilam, turun naik. You tak ingat? Tilam buat naik dalam mahkamah ni 20 kali masa saya. Akhirnya kata apa? Tak relevan. Jadi impact tujuan dia itu hanya untuk menghina dan mengaibkan. Now, media masa itu, I mean, I don't blame you. It's instructions nak buat macam mana. Banyak jumpa saya, no, betul. It's a true story. I won't mention the name of the media. Dia ada sembahyang hajat di Shah Alam. Saya dengan Azizah turun. Kemudian yang cameraman yang media itu, Datuk Seri, saya minta maaf, can we meet you for a while? Saya kata, I was rushing. Saya pun sebenarnya dalam keadaan begitu, saya tak minat dengan nak layan media ni. Tengah sakit hati, dia bantai kaki kan. You know what he said? And that itu ada menyentuh perasaan saya. I'm a human being. Saya marah sikit, tentulah hari-hari maki. Ejen Yahudi, liwat, main betina, hari-hari itu je. Okay. But what he said was, dia kata, Sri, saya mampu hanya solat hajat di rumah saya. Tapi itu saya fahamlah. Ini tugas saya di atas dan di atas mereka buat, tolonglah jangan marah saya. No, saya terus lembut pada masa itu. Do I trust him? Yes. Saya dengan Azizah. Azizah pun kata, kesian juga dia orang lagi. You can imagine. Jadi sebab itu saya kalau faham itu, you know it's systemic. Ya. Masa saya kena pukul di lock up kali pertama. Tentu malam tu tak sedar. Pagi tu sedar. Jadi ketua, saya ingat lagi, Superintendent ADC, apa dia panggil? ADC, bukan ADC, apa nama? ASC, Assistant Superintendent, ya, ASC, ASP, bukan ASP, Assistant Commissioner, ACP, ni pun ya. Ni timbalan ketua penerangan. You kena alert. Saya tanya terus jawab. Okey. Alright. Dia Aziz, nama dia dari Batu Pahat. Jadi bila saya sedar, saya kata, sesuatu tengok dia, saya kata, pasal apa pukul saya? Dia kata, Tu Sri, please, saya tak pukul. Jadi saya tengok air bergelinang juga. Tidak menangis, tapi you can see the teary eyes. Saya dan isteri saya balik semalam sempat, saya sempat sembahyang hajat, doakan Datuk Seri selamat dan naik balik. Saya pada masa itu, walaupun saya sangat tak percaya pada polis, tapi bila saya dengar dia bercakap macam tu, saya percaya. Saya tak percaya dia bohong saya kalau sebut saya sampai solat hajat, selamatkan. Jadi saya kata, kalau gitu, terus saya kata, saya dah yakin dia tak pukul saya. Dia ketua di situ ya. Dan dia bantu kita masa kes Rahim Noor di mahkamah. Dia bagi tahu jawapan yang betul ya. Kemudian saya tanya mengapa dan siapa pukul? Dia diam. Saya belum boleh sampaikan lagi itu, saya minta maaf. Okey. Jadi saya tak katakan semua, tetapi sistem. Jadi you depan dengan enforcement, dengan polis, dengan pada masa itu saya kata, oh, it's going to be a big major battle. Kalau gitu nak upset macam mana? Sedih-sedih lah. Fikir Azizah, anak-anak, ibu saya tak sihat masa itu. Dan kemudian sudah tahu ibu saya meninggal masa saya di penjara. Semua susah. Episod tu orang kata, oh tak ada, sudah, move on. Betul, move on. But what you have to understand, the system must be fair and just. Ya, saya bukan nak dendam. Saya bagi tahu, even lepas Najib saya kata, masa Mahathir pertama dia lempar saya atas lantai simen. Okey. Lepas kena pukul, masih tidur atas simen. Okey. 2015 ingat Najib ni dulu naib ketua pemuda UMNO dengan saya, kok ada dekat belah kita? Tak ada juga.
dia lempak saya atas lantai juga, okay. But you tanya sekarang, do I want Najib to be treated that manner? No, I disagree. Tak bagi semestinya layanan istimewa, tapi bagilah yang agak decent. Ya? Tak payah letak atas lantai simen. Bagilah katil. Janganlah bagi katil rumah dia. Tapi bagi katil yang sederhana. Itu saya. Sebab apa? Sebab kita kena ada tekad moral lebih baik, lebih tinggi. Kalau tidak, mengapa harus saya minta rakyat sokong saya? Saya minta rakyat sokong saya kerana saya rasa saya buat perubahan dan lebih baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kebaikan, bawa kebaikan dan menolak kemungkaran. Tapi kalau saya dendam, nak tendang orang, nak zalim pada orang, saya tidak setuju. Walaupun orang tu zalim kepada saya. Tidak. Kalau pun suruh tengok, selalunya saya tak jawab. Mahathir kalau dia hentam saya 10 kali itu, mungkin saya jawab sekali. Sekarang saya agak tegas sikit. Kerana kawan ni dia tak pernah nak insaf. Jadi, untuk jawapan, rumusannya ialah mengatakan bahawa kalau ada kekuatan, itu kerana kita yakin dengan mission kita. Dan saya bernasib baik kerana saya ada Azizah dengan anak-anak. Nah, Azizah itu kasihnya, kesetiaannya itu, waduh, luar biasa. Ya, konsisten, tidak pernah sepanjang saya dalam penjara itu membebankan saya. Kalau dia menangis sebelum sampai. Kemudian lepas dia keluar, dia menangis lagi. Tapi tidak pernah tunjuk bahawa dia itu dalam keadaan kesusahan. Kerana dia tidak membebankan saya seorang-seorang. Ya. Jadi kalau tanya saya apa kekuatannya, saya nasib baik. Kerana selain daripada penyokong ramai, tapi saya ada Azizah dan anak-anak. Jadi kalau orang kena gurau nak kahwin tu lagi, terkarut, tak berani aku. Assalamualaikum Datuk Seri Anwar Sinarian. Datuk Seri, sebenarnya nak tanya satu soalan yang pada saya satu kemuskilan. Sebab berhubung pasal takrifan permohonan Perdana Menteri untuk pembubaran tarikh pilihan raya daripada Yang Tuan Agong. Saya rasa perkara 40 kot benda tu. Sebab Perdana Menteri dalam wawancara dengan media ada mengatakan sebenarnya amalan untuk memohon pembubaran tu bukan hanya boleh bicara Perdana Menteri saja. Sebaiknya kena ambil kira pandangan jemaah menteri. Tapi perkara tu tak pernah diadakan, pernah dibuat sebelum ni kerana kajian adalah kajian sebelumnya adalah kajian tunggal lah, bukan kajian campuran macam sekarang. So sebagai bekas menteri, bekas Timbalan Perdana Menteri yang pernah berada dalam kabinet kajian sebelum ni, apa pandangan Datuk Seri lah? Itu soalan saya pertama. Soalan kedua, DAP telah mengadakan satu pindaan perlembagaan untuk nak adapt dengan Akta Anti Lompat Parti, walaupun YB Roni ni ada bagi pandangan berbeza perkara tu. So adakah langkah sama akan dibuat oleh parti-parti selain dalam Pakatan Harapan selain pada DAP? Terima kasih. Kalau kita rujuk kepada perlembagaan, pembubaran itu adalah atas usul Perdana Menteri. Dan memang disebut dalam perlembagaan itu budi bicara atau wewenang yang di-Pertuan Agong. Itu beberapa kuasa, pelantikan Perdana Menteri, pembubaran dan pingat. Ya. Itu jelas yang tidak ada kontroversi. Tetapi prosesnya itu sebaiknya ya, keputusan Perdana Menteri kemudian sebelum diangkat kepada Agong dimaklum kepada jemaah menteri. Ya. Pada masa saya sepanjang saya Perdana Menteri, Mahathir adalah kurang begitu. Dia tak tanya pendapat atau kelulusan, tapi dimaklumkan, dan pada masa itu tak ada yang batal. Tapi katalah esok atau petang ni Perdana Menteri Ismail nak menghadap Agong. Jadi pagi ni dia maklumkan kepada jemaah menteri. Kemudian majoriti jemaah menteri tidak setuju. Tidak semudah itu ya. Kerana jemaah menteri sekarang ini dia banyak mazhab. Jadi dia bukan mudah dia dapat kelulusan. Oleh itu proses itu akan diuji sekarang. Baik, apa yang disebutkan wewenang Agong? Ini yang saya pasti ya dalam tak boleh sebut perbincangan dengan siapa ya. Yang saya pasti Agong itu akan menghormati keputusan Perdana Menteri
seandainya Perdana Menteri itu mewakili suara majoriti. Jadi ada lebih weightage. Tetapi kalau menang keadaan sekarang, bila Perdana Menteri itu tidak terjamin majoritinya, ya, itu wewenang agung tu lebih kuat daripada biasa. Ya, the discussion, because kita why do I listen to this Prime Minister when I know that he does not command the support of the majority of MPs. Maka kembali kepada agung. Apa keputusan Muktaban Agung, wallahu alam. Tapi saya hanya nak sebut dari segi perlembagaan dan juga dari segi conventionnya. Ya, itu tentang yang disebut tentang DAP, keputusan kedua ni. DAP telah membuat satu usul agak konsisten dengan bagi ikut tafsiran mereka dengan anti-doping law. Ya. Keadilan juga bincang ya, hal ini, tetapi merasakan peraturan itu tidak terlalu jangan terlalu ketat, kerana kadang-kadang orang berbeza pendapat itu dengan hujah. Umpamanya saya berikan pandangan dan didukung oleh parti, tapi ada dua orang tidak bersetuju atas prinsipnya, dan apakah mereka terpecat dengan sendirinya. Jadi ini masih kita bahaskan ya, dan saya juga bincang dengan beberapa rakan-rakan di AP untuk bagaimana menjawab soal ini ya. Untuk menjaga disiplin, dia wajib menyokong dan terpecat dengan sendirinya kalau kita pindaan ini. Tetapi ada persoalan yang dibangkitkan oleh dalam perbincangan kita dalam keadilan. Apa kata kalau dalam yang dibangkitkan itu soal conscience dia, soal prinsip, bukan soal opportunism, bukan soal kerana dia nak lompat, kerana duit, kerana jaminan kedudukan. Itu hal yang kita harus telusuri dengan lebih mendalam. Dan kerana kita hubungan baik kita dengan DAP ini, kita mahu supaya kekuatan dia lebih seragam, tapi ada beberapa pengecualian yang harus kita teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, nama saya Anwar, bekas wartawan utusan, sekarang freelance. Saya bukan nak bertanya soalan, cuma nak menyatakan pengharapan sebenarnya. Pertamanya, sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana pada ketika Allahyarham Yusof Qaradawi datang bagi ceramah di Masjid Shah Alam, saya tak ingat tahunnya, Datuk Seri pun ada pada itu. Datuk Seri telah buka ruang pada saya untuk memohon doa daripada Yusof Qaradawi. Saya berterima kasih atas benda itu. Macam ni Datuk Seri, kalau kita tengok sidang parlimen sebelum-sebelum ni, jadi macam Zoom. Memang jadi macam Zoom. Okey. Belah sini kata something, belah sini akan menjerit, belah sini. Dia dah jadi macam Zoom dan tak membincangkan apa yang diperlukan rakyat sebenarnya. Saya bagi contoh, kalau macam di Indonesia, Jokowi aware apa yang terjadi di dalam jabatan-jabatan dia, baik immigration ke apa ke, dia aware. Tapi di Malaysia ini, kita seolah-olah tidak tahu. Itu decide yang mentadbir, yang decide membangkang, yang patut jadi counter check and balance pada government pun seolah-olah tak aware. Maaf saya kata, apa yang saya nampak dan apa yang ditanya pada people on the ground sama aja. Cerita dia balik cerita Najib, cerita Zahid, cerita itu, cerita ini. Kat mana rakyat kat situ? Harapan saya adalah, saya nak lihatlah selepas ni, kalau boleh bahagian side perbankan, saya tak boleh nak bagi tahu pada yang mentadbir, kerana yang mentadbir apabila hendak melakukan lawatan ke jabatan-jabatan kerajaan perlu kapet merah. Kalau pembangkang pun perlu kapet merah untuk melawat jabatan-jabatan kerajaan dan melihat bagaimana perjalanan di jabatan-jabatan kerajaan ni, sama ada menyusahkan rakyat atau menyenangkan, saya tak tahulah. Harapan saya lebih banyak begitu dan lebih banyak diperbincangkan sebenarnya di peringkat parlimen. Itu sajalah yang apa saya nak cakap. Saya maaf mengambil masa. Tak apa. Dia sebenarnya dalam saudara yang ikuti di parlimen akan tahu bahawa gelagat ini di kalangan beberapa orang ahli parlimen saja. Ya. Baik di BN dan juga satu dua orang dari pihak PH. Ya. Saya tidak setuju dan majoriti tidak begitu. Majoriti di PH itu masih jaga dan isu-isu dibangkitkan, teliti. Umpamanya usul yang saya bawa ke parlimen untuk, iaitu membincangkan khusus soal kejatuhan ringgit dan soal kos sara hidup. Itu pandangan kita.
Tapi itu tidak menarik, dia bukan sensational. Jadi kalau kena kurang sensasi, itu tidak jadi umpamanya heboh berbanding dengan Pasir Salak atau Bohong Mokhtar. But saya fikir it's not right, it's not quite fair to see the debate in Parliament. Saya bercakap selalu sebagai ketua pembangkang 1 jam. Saya tak ada nak guna itu untuk cakap pasal Najib ke Zahid ke, tak ada. Part of it tentang governance, judicial independence, tapi yang lain soal rakyat, petani, nelayan, ya, gaji minima, itu yang kita bangkitkan. Tapi soal itu tidak menarik. Dia dah dengar satu, dan keduanya tidak sensasi. Ya. Jadi kita kena jaga supaya fair dalam penilaian kita. Janganlah umpamanya mengaitkan sikap kelakar ataupun sebagainya lucah. Itu tidak disenangi oleh majoriti ahli parlimen. Tetapi memerlukan satu sikap speaker yang tegas. Tapi speaker dia pun kadang-kadang kalau menyentuh soal dari kerajaan, dia agak longgar sedikit. Kalau tegas betul sikap speaker itu, no nonsense, dan parlimen itu lebih terkawal. Tentu ada sikit jeritan, itu biasa, House of Commons begitu. Kalau di Australian Parliament lebih teruk juga. Tetapi tidak jadi bahan lucah dan lucu yang bagi saya mengaibkan mutu seorang ahli parlimen. Dan saya harap orang itu tidak diangkat semula. Ya. Kalau tidak banyak bercakap soal serius. It takes a lot of work and preparation. Itu saya nak jamin, saudara. Bila sidang parlimen, ya, kalau hari Jumaat Menteri Kewangan bentangkan belanjawan, maka Jumaat petang, Sabtu, Ahad, itu kalau sebagai ketua pembangkang, saya tak buat apa lain dah. Bincang demi bincang, panggil pakar ekonomi, panggil ulas. Itu kerja kita untuk persiapkan bahan untuk debat hari Isnin atau Selasa. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan kita bandingkan semua ahli parlimen itu sama. Ya, dan bukan saja saya, sudah tengok beberapa tokoh macam peranan Lim Kit Siang dari dulu. Itu dari segi persiapan dia, kegigihan dia, usaha dia untuk buat persiapan yang cukup rapi. Soal kita setuju tidak itu soal lain. Ya, tapi itu parlimen medannya untuk berbahas. Jadi saya ingat sementara saya setuju ada gelagat yang lucu dan mengaibkan, tetapi majoritinya tidak begitu. Ya. Tetapi seperti sudah tahu, terutama masa question time atau debate, itu orang lihat begitu. Tapi kadang-kadang sudah fikir juga, nak cakap tak boleh, nak bawa usul tak boleh. Jadi kadang dijerit je. Saya pun kadang-kadang tepuk juga meja. Ya. You fikir, you ahli parlimen, you dapat mandat. Bawa usul ditolak. Minta bincang tak boleh. Ya. Nak bercakap dibataskan. Ya. Terutama dalam isu-isu yang sengit. Macam kata kos arah hidup. Saya tahu dia akan tolak. Dia kata ini bincang masa belanjawan. Belanjawan soal lain. Belanjawan ini soal pendapatan. Dan orang saksikan rombongan daripada pelajar, daripada mahasiswa, daripada kampung datang dan dengar pelawak-pelawak itu bicara. Saya tidak senang. Kalau dalam orang itu dalam keadilan, saya boleh percayalah tidak mungkin dia akan dapat watikah daripada saya. Ya. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Firdaus Fazil daripada Astro Awani, wartawan nakal yang banyak memeningkan bos saya. Pertamanya soalan Datuk Seri, kita tengok soalan agak teknikal, jawapan Datuk Seri teknikal, tetapi kalau boleh saya nak tanya 2 soalan. Satu lebih berbentuk recap, satu lagi ialah masa hadapan. Pertamanya soalan recap saya ialah bila pertama kali Datuk Seri mendengar political master. And then Cina hampir 80%. Melayu itu saya. Kami berdua Datuk Seri dengan saya kepada Wan Samsul atau lebih dikenal kepada Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Rama dengan sisi kembang kencang, sisi kembang kencang. Cina hampir 80%. Melayu itu
itu saya yakin langkah syaratan tidak mungkin berlaku tanpa penglibatan dalang itu. Ada. Cuma bila berjalankan, jadi rencana dia itu tak diikuti kerana Tun Mahathir merasakan semua akan sokong dia balik. Kemudian akhirnya PAS dengan UMNO tarik. Jadi terlingkup dia juga. Ya. Tetapi saya nak beritahu, bukan baru. I tried. Saya convey ni kepada kawan-kawan saya dalam DAP Amanah juga. Dalam keadilan, semua tahu ya. Melainkan yang kelompok ini. Dan 2-3 orang tu. Bila mereka tak cukup number, maka SPRM masuk. Ya, masuk. Dan digunakan SPRM untuk mengugut. Dan ini known fact. Everybody knows that. Ya. Kemudian LHDN. Ada seorang ahli parlimen. Kena bayar 18 juta. Kalau nak selesaikan, campur undi. Jadi seluruh institusi pemerintahan digunakan. Just must stop Anwar at all cost. They are very fearful. Saya faham. Kerana saya bawa Pandora Papers. Saya bawa GFI. Jadi tokoh-tokoh di luar yang besar, yang bloody corrupt ini akan buat apa saja. Saya tak tahu. Saya tahu. Apa yang saya buat? Saya pergi jumpa Tun Mahathir dan sebut. Oh, dia kata, no, this one. They said, anyway, I'll talk to them. Macam tu, standard. And I know it's not an honest answer, but what do I do? Kerana kita pada masa itu tidak bersedia untuk timbul perpecahan dalam PH. Dan saudara tahu rakaman mesyuarat terakhir. Ya? Dia guna, Anwar tak sabar. Itu bohong. Orang boleh hidup. Orang, you dengar semua. Saya percaya you dengar mesyuarat terakhir PH. You tahu keputusannya. Bila ada pertengkaran gitu, terutama Gobin belah sini, dengan Khalid belah sini, dan satu dua lain di sana belah sana, Azmin dan Syed Saddiq, itu yang belah sana yang mengecam yang kita kena peralihan. Jangan ada peralihan. Don't you stay forever, whatever lah, ya. Baik. What was my response? Gini, tak usah panjang-panjang. Kalau tu nak stay dulu. Biar transition itu baik. Nah, lepas APEC, tak apalah APEC. Tuan pandai, jangan tetapkan lepas tarikh. Apa APEC jangan sebut bila. Tak apa. That was my decision. What the... Jadi buat apa nak cerita kata ini personal, ini Anwar tak sabar. You dah bohong, itu saja naratif mereka lakukan. Now I'm telling you, this first time lah, ada scoop jenol malam ni, scoop banyak. But there's the truth. Ya, saya sebut di situ untuk meleraikan keadaan. Dan kawan-kawan saya dalam keadilan, Amanah, DAP itu rasa kecewa. Dia kata, berapa? No, you saw. Saya kata, kalau tidak, pecah. Dan saya tahu ni rencananya itu nak gunakan sesi itu, nak memecahkan malam itu. Saya tahu sikap Muhyiddin. Dan yang di dalam Bersatu, ada seorang yang kata, saya korban. Saya berkorban, saya dulu pensyarah di Universiti Australia, saya berkorban. Dan balik di sini, dia jadi menteri. Korban begitu. Ini keadaan dia. Dan tetapi dalam keadaan itu, walaupun saya menyampah, meluat, tapi saya sabar. Saya kata apa? Tak apalah Tun, you go on. I give an assurance, will not demand. You carry on. After APEC, when you are ready, you tell us. Macam mana lebih dari itu? Jadi saya di kalangan core supporter, itulah Anwar. Sabar tahap dewa. Dia tak kata bodoh. Saya terima je lah. Because itu keadaan. Tapi maknanya apa yang saya beritahu kepada Tun 6 bulan sebelum itu, benar-benar dia rancang begitu. Jadi langkah syaratan itu hanya menyusul selepas itu. Apa? Ya, tapi dan tak rasa sedih ke apa-apa. Jadi Perdana Menteri tak lepas. Dan jadi Perdana Menteri tak lepas. Itu dia kata, Anwar ni, Ramadan kata, mandi bunga. Ada. Dia kata, tapi you know, saya tahu, it's not easy. Ya, forces yang takut, saya tak faham. Saya bukan dendam, saya bagi tahu macam Najib masuk penjara. No, my intention untuk dera dia. Keputusan masuk penjara, duduk dalam penjara. Jangan cakap banyak. Apa yang dilayan cakap itu. Jangan nak minta lebih-lebih. Apa ni, apa nasi berai apa dengan
Apa kopi apa kata? Tak ada. Saya nak dapat teh tarik 6 bulan sekali pun tak ada, tahu tak? Cuma kadang pengarah penjara tu dia kesian tengok 6 bulan dia bawa panggil, call Anwar now to the office. I hear something, too many letters being smuggled out. Dia kata, sini Kementerian Dalam Negeri tanya ni, dia bagi teh tarik, excuse dia. Jadi banyak orang pegawai penjara ni baik. Jadi let me be clear on that point, ya. That saya memang tahu, dan ramai yang tahu. Dia bukan satu, kita tahu satu konspirasi, dia tidak sangat rahsia sebab kita tidak tahu. Ya, ahli Parlimen UMNO bagi tahu, ke mana? Sebab tu, macam mana kita tahu ada berapa 16 ahli Parlimen UMNO dipanggil ke rumah Azmin di mana dia sogokkan dengan projek-projek berjuta-juta ni. Teks daripada ahli Parlimen UMNO. Ya. Tapi sudahlah, teruskanlah. Apa? Jadi saya tanya macam mana kalau lepas ni, macam mana apa? Kita akan menang insya-Allah. Saya yakin kita menang. Stable, no coalition required. Tu X sikitlah. Okey. Okey. Ni pukul 10 kan ya? Assalamualaikum, saya Zarin daripada Utusan Malaysia. Dan soalan saya sebenarnya nak tahu juga jawapan sebab tadi dalam PC Tengku Razali dia pun mention juga yang ada kemungkinan untuk tak ada parti yang dapat menang majoriti. Jadi kita tahu baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin pun kata BN musuh utama. Jadi adakah itu maksudnya PH boleh bekerjasama dengan PN sekiranya mereka buka tangan persahabatan? Dan untuk Datuk Ramanan, kita tahu banyak kenyataan berkaitan parti PAS yang Datuk keluarkan sebelum ini. Jadi kita nak tahu hari ini, kita tak nampak benda tu reflect dalam pemilihan keadilan baru-baru ini yang mana wakil daripada warga India tidak ramai. Jadi apa komen Datuk mengenai benda tu? Terima kasih. Jawab. Supaya saya boleh betulkan. Ini yang saya takut nak jawab sebenarnya sebab bos ada tepi kan. Tapi tak apa. Isu berkaitan dengan PAS, kita tak boleh samakan PAS dengan mana-mana parti di Malaysia sebab sorry lah saya kena katakan sama ada bos berbetulkan ke tak, sebab ini sembang kencang kan. PAS ini betul-betul saya tak faham. Dia orang resis keterlaluan. Apa maksud bila PAS mengatakan penyamun bangsa, semua bangsa lain? Apa yang maksudkan? Kita semua manusia. Kita semua darah sama. Kita nafas udara yang sama. Tapi bagi PAS saya ingat dia lain sikit. Kalau kita tengok Menteri Besar Kedah ni, saya banyak sudah komen pasal dia. Dia saya tak tahulah. Dia pun sama. Mungkin ini antara cara diorang berkempen atau betul-betul itu di dalam hati mereka. Tapi itu saya tak boleh terima sebab tu kali-kali dia menjawab. Baru-baru ini saya dah katakan, saya katakan lagi sekali, Hadi ni memang perwakilan India tak banyak menang. Itu sebenarnya bukan masalah parti kita tak demokratik. Saya duduk di tepi presiden saya buat masa ni. Saya bukannya bukan India, saya India. Isu dia satu. Sebab apa? In any political party, there is always contest. Everybody has a need to contest. And in our party, we don't have a dictator as a president. Our president, you nak tanding, tanding. You nak tanding, tanding. You nak tanding, tanding. So, it's very fair. So everybody, kalau you ahli satu parti politik, apa niat dia? Saya nak menang, saya nak tanding, saya nak dapat jawatan. So as PKR, of course we have majority Malays, we have Chinese, we have Indians. So if everybody decides to contest, of course that's what's going to happen. So I don't see an issue there. If you look of the composition of the party, it is very well spread out. We have the Chinese leadership, we have the Indian leadership. Kalau kita tengok, jangan tengok dari atas, tengok daripada ketua bahagian.
kita ada 32 ketua cabang India. So macam mana kita boleh katakan tak ada pimpinan atau perwakilan India? Saya sambung tentang pimpinan India. Dari cabang, divisions, tak ada parti yang boleh saingi kita selain MIC lah, bahawa yang menang dalam pertandingan di cabang itu 32 India, termasuk kawasan-kawasan yang majoriti Melayu. Jadi itu kenyataannya. Baik, mengapa tidak boleh menang di peringkat atas? Sebab ramai sangat calon. Dia pecah undi. Ya. India ni bagus, dia very demokratik, semua boleh jadi calon. Jadi kalau lihat umpamanya undi dia dapat tu tinggi, tapi pecah. Tetapi kalau di cabang, ya, di Selangor, Perak, Kedah, India itu perwakilannya cukup tinggi. Ya. Kalau Semenanjung 32 cabang diketuai oleh ketua cabang tu India. I mean division heads, selain ada timbalan, tu naib dan sebagainya. Itu that is a fact lah, ya. Sebab tu bila tak menang di atas, saya lantik Saraswati naib, kemudian jawatan kuasa perwakilan India, biar ada perwakilan cukup kuat dan beberapa peranan-peranan penting macam penerangan, walaupun ketua penerangan Fahmi, timbalan ketua penerangan Ramanan, dan begitu juga jawatan lain. Apa soalan pertama tadi lupa, yang utusan tadi apa nama? Soalan dia? Oh, Tengku Razali punya pandangan, ya. Ramai yang bagi pandangan berdasarkan kekuatan semasa. Tetapi kalau kita berikan naratif ini kepada rakyat, ya, apakah kita mahu kerajaan baru yang tidak stabil, atau terpaksa bekerja macam PN ini, ya, nampak satu parti tapi banyak mazhab dalamnya, ya, sampaikan ada percanggahan yang besar, ya, bukan setakat pandangan policy, pandangan soal integrity dan general confidence on the leadership. Tazim Muhyiddin panggil Perdana Menteri Ismail gagal, Perdana Menteri Ismail panggil Muhyiddin gagal, tapi masih dalam satu perikatan. Semata-mata pertahankan kuasa. Polisi berbeza, sikap terhadap pimpinan berbeza, dia bersama hanya kerana kuasa. Bagi kita kena terangkan. Kalau kita mahu ini berterusan, negara akan malap. Tapi kalau kita mahu menyelamatkan, maka biarlah PH itu punyai kekuatan dan majoriti tersendiri, walaupun kecil. Okey, ya? Baik, Datuk Seri, kita minta maaf juga, ini soalan terakhir, ya. Datuk Seri nak kata waktu tak mengizinkan nak main dengan cucu, kata dia. Cucu dah tidur. Dengan kita nenek, dengan nenek. Nenek. Kita dua antara akhir lah. Okey. Baik, dua yang terakhir. Baik. Cantik. Terima kasih, Datuk Seri. Silakan. Okey, Datuk Seri, sikit pendek je, Datuk Seri. Saya tahu Datuk Seri tak nak reveal lah mana plan Datuk Seri nak bertanding, tapi mungkin minta nak cek story ni. Kalau Datuk Seri boleh reveal hint sikit. Datuk Seri kata nak lawan pengkhianat. Kalau istilah PKR ni, rasanya pengkhianat paling besar dalam sentimen PKR ni Datuk Seri Azmin lah. Jadi adakah termasuk dalam consideration Datuk Seri untuk melawan tu, untuk pertama kali berdepan dengan Datuk Seri Azmin? Mungkin tu antara yang Datuk Seri akan consider. Yang kedua, nak minta Datuk Seri kalau willing to comment sikit pasal PAS ni. Sekarang PAS ni, Datuk Seri pun pernah berkawan dengan PAS dalam Pakatan Rakyat sebelum ni semua. Dan sekarang ni kita tengok PAS ni ada, dia berkawan, dia putus, beberapa kali. Dan sekarang ni dia sekarang ni tengah berebut lah antara UMNO dan Bersatu ni. Mungkin Datuk Seri boleh komen sikit pasal PAS ni. Terima kasih. Okay, Datuk Seri, very simple, 2 questions. Tapi ada additional tadi, seorang bisik kat saya. First of all, 1998, 2018, GE nampak ramai yang tolak Anwar. Apa yang mereka takut sangat kepada Datuk Seri Anwar? Boleh ceritakan apa yang membuatkan mereka berat untuk menerima Datuk Seri Anwar, sosok ini sebagai Perdana Menteri? Second question, kalau jadi Perdana Menteri, 3 perkara pokok. Bila? Selepas GE15, seperti mana Datuk Seri zahirkan tadi, keyakinan, bila jadi Perdana Menteri, 3 perkara pertama yang akan dibuat. Rakyat nak dengar sekarang. Dan tadi ada yang berbisik, saya kata macam mana hubungan Datuk Seri dengan Datuk Seri Azmin sekarang? Dia tanya.
kursi ni, okey, saya jawab ikhlas ya. Saya berikan beberapa pertimbangan, beberapa kawasan. Saya cara belum muktamad. Belum muktamad. Serius ni, bukan saya umpamanya dia orang kata pergi program pertama Kuala Pilah, then Gombak, ni Kuala Pilah, then Port Dickson, kemudian lepas ni Bandar Tun Razak hari Isnin, kemudian oleh itu dia tak yang tetapkan kawasan ni sebenarnya staff saya. Ini Nash, dia pandai-pandai, bukan dia tahu politik. Dia pandai-pandai bagi bincangan dengan mi semua tu. Oh, kena pergi sini bos, kena pergi sini. Tanya politik ABC mentara, tapi tak apalah, saya ikut je lah. Okey. Jadi in all honesty, I have not decided. Ya. Cuma saya duk kira kawasan, tentu je kawasan yang boleh berikan satu added advantage. Ya, terutama yang saya fikir sekarang ni kawasan pengkhianat, bukan to teach them lesson. Whether it's going to be Gombak, not necessarily. Tapi do I apakah saya menolak kemungkinan itu? Tidak juga. Kalau besok bincang dengan Selangor dan Gombak, dia kata, oh, no, you have to go to Gombak. I will. Tak ada masalah. Ya. Ramai orang seronok, dia kata, tunggu saya pagi je. Dia ada macam tu, dia geram. Dia tapi politik ni bukan boleh geram. Nah, apa hubungan saya dengan Azmin? Saya ni, kalau jumpa, saya tanya khabar keluarga, anak-anak bagaimana. I mean like that. Kadang-kadang kawan-kawan saya tak suka. Tapi saya kata tak boleh. Dia ada faktor pribadi, permusuhan politik, ada soal kemanusiaan. Now I know, I mean it's not popular decision. Ramai kawan-kawan marah. Bila tu Sri Najib umpamanya pergi ke kantin, saya tahu belanja teh, minum teh, duduk gelak sikit semua, dia orang kata tengoklah ni. Datuk Anwar ni, you know, dengan penyamu pun dia nak kawan. Bukan, I mean saya minta maaf. Saya segitu saya berbeza ya. Kita kena juga jaga supaya faktor kemanusiaan tu ada. Saya bukan musuh dia pribadi, saya musuh tindakan dia ambil, kerosakan diberikan dan yang dilakukan, dan juga penindasan dan permasalahan dihadapi oleh rakyat. Itu dia ya. Now, kalau saya tanya yang saya tadi, apakah langkah-langkah saya nak ambil insya-Allah kalau pimpin negara ini. Sebab tu saya sengaja tulis ini, skrip ni. Ya. Kerana orang dapat nilai dari segi idea, kerangka besarnya. Sebab banyak orang cakap, oh, nak turunkan cukai ataupun nak bebaskan badan kehakiman. Ya, tetapi kerangka besarnya, how do you view, what is leadership? Ya. Bagaimana boleh kita yakinkan bahawa negara ini harus dipimpin oleh orang yang tidak, yang tolak rasuah, yang tidak akan menggunakan ini untuk takabur dan tunjukkan kesombongan dia, keangkuhan dia. Yang itulah saya cubalah. I mean, of course, seperti mana saya sebut akhirnya, memang tidak semua orang boleh setuju, betul. Tapi kalau saya tengok siapa yang betul-betul tak setuju, selain benda politikal lah. Umpamanya sekarang ni, dulu dalam setahun yang lalu itu dia gedar terhadap saya kan. Tapi kena ingat juga, ada orang, pada satu ketika bila 15 ahli parlimen UMNO memilih untuk menyokong Anwar, itu dia sign pengakuan bersumpah itu dan kirim kepada Agong. Ya. Jadi saya punya kempen senang. Kalau kepada Agong dia boleh tipu, kepada rakyat lagi teruk lah. I mean normally you know statutory regulation itu is a criminal offence. I can challenge that. Tetapi saya fikir tidak, is political decision. Saya macam itu ya. Jadi saya lepaskan. Tetapi ya saya pun ada berbincang juga dengan Tuan Agong. Saya kata memang dihantar kepada Agong 15 yang kita tolak 2. PH kata boleh terima daripada yang lain, tapi 2 daripada Zahid dengan Najib tak boleh terima. Jadi 13. Jadi kita ada majority. Wah, banyak orang singgung saya, termasuk Ashwat. Formidable. Dia jumpa saya convincing. Dia perli saya. Lah ni bawa hang tahu. Aku cakap tu betul. Cuma masa itu dia kata tak jawab. Saya tak boleh jawab sebab ini melibatkan istana. Ya, surat itu dikirim kepada istana. Jadi saya tak boleh umpamanya mengatakan, oh mereka kata tulis kepada istana. Saya tidak boleh. Sehingga Tajuddin dan Nazri Aziz menyebut cara terbuka. Baru saya ulas. Alhamdulillah itu bukan lagi isu ya. Now, mengenai PAS. PAS saya berkawan daripada dulu. Daripada zaman Abim.
Dan Ustaz Fadil Noor, mantan Presiden PAS, dia sebelum itu timbalan Presiden Habib, memang saya anggap macam saudara saya, ya. Memang rapat betul. Termasuk sekala dalam PAS, saya dalam UMNO pun kami berkawan rapat, ya, dengan keluarga dia sekali. Tapi sikap dan pandangan dia itu bagi saya berbeza daripada pimpinan yang ada sekarang. Begitu juga untuk Guru Ni Aziz. Guru Ni Aziz tak pernah pertikai bahawa calon beliau dan calon partinya adalah Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu dia cakap secara terbuka. Dia pertahankan saya dalam banyak kes. Tetapi sekarang ini banyak percanggahan. Sekarang ni orang PAS kata saya menyerang ulama Tun Aziz. Saya tak serang. Saya jawab. Saya tak pernah ambil pendekatan untuk menyerang mereka. Saya beri contoh. Saya ikuti ya dalam seminggu yang lalu di utara Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Saya bangkit kerana Ustaz Hadi tulis surat dalam bahasa Arab hantar kepada semua pemimpin-pemimpin Islam dunia dan gerakan Islam. Dia kata Anwar ini bahaya kerana dia ini Yahudi, pro-Yahudi dan ahli Freemason. Okey. Saya pun jawab. Tapi saya minta teman-teman anak-anak cari ni. Dia cari. Memang ada Anwar Ibrahim dari Canada yang memang ahli Freemason. Ada lodge. Orangnya gemuk, berjambang. Okey. Jadi saya pun ambil sikap yang baik. Mungkin Ustaz Hadi tersilap. Dia ingat Anwar Ibrahim itu saya. Baik. Jadi saya pun jelaskan, ambil gambar Anwar Ibrahim yang itu tu, dengan gambar lodge itu, kata ini dia. Now, kalau saya jawab, dan saya ulas. Kalau Ustaz Hadi itu orang yang ada akhlak dan integriti, sebagai seorang Muslim, apatah lagi seorang alim dan pemimpin Islam, dia akan katakan, dia tersilap dalam hal ini, ya, kerana Anwar Ibrahim itu adalah daripada Kanada dan bukan Anwar Ibrahim. Tapi sampai sekarang, setelah setahun, dia tak jawab. Dia tak mohon maaf. Baik, boleh tak saya saman? Boleh. Terlalu jelas. Ya. Mengapa saya tak saman? Itu kelemahan saya lah. Saya tak payahlah gaduh-gaduh. Ya. Tapi saya gunakan untuk menjelaskan kerana ramai yang tahu. Hebatnya apa? Bila surat itu sampai kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia terus marah. Dia tak sepatutnya orang seperti Syekh Hadi tulis begitu. Tanpa tanya saya, faham tak? Dia tak tanya saya, tapi dia tidak pertikai sama sekali. Itu bezanya seorang ulama besar dengan ulama kecil. Dia tengok pandangan dia jauh. Dia tidak prasangka, dia tidak pandang hina orang. Ya, baik. Saya nak sebut ini, sebenarnya saya nak mulakan dalam 1-2 minggu lagi cerita ini. Kenapa? Tahun 2013, sebahagian sudah mungkin tahu, Syekh Yusuf Qaradawi tulis surat terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Dia tulis itu Ustaz Abdul Hadi Awang, Rais PAS. Syekh Anwar Ibrahim, Rais Hizbul Adalah. Tak faham sudah? Dia faham apa dia? Tak faham. Itu yang tengok punya taat. Dia tak faham tapi angguk. Ni. Tapi saya dengar boh. Ni macam penyokong-penyokong saya dulu lah. Nah, dia tulis maknanya Ustaz Hadi Awang, Presiden PAS, Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan. Dari situ dan pemimpin politik parti Cina. Dia tak tahu detail pasal DAP semua, tapi dia tahu parti Cina. Tulis. Dan surat itu terbuka oleh siapa? Syekh Yusuf Qaradawi. Dia bagi semua alasan, dan surat itu masih ada. Nash, you tak buat kerja, tapi siapa tak hantar kat orang itu semua? Pasal you duk lapor kat bos you saja. Bos you ni tau. Baik. Nah, aswat jangan marah ada aku melawan apa ada makna tu. Nah, pasal surat itu terbuka. Siapa yang luncurkan surat itu di Lembah Pantai? Tok Guru Ni Aziz. Tok Ni Aziz yang menyebarkan surat itu. Surat itu menyatakan dengan semua alasan bahawa sebaik mungkin bantulah Anwar dan sokonglah dia sebagai calon Perdana Menteri untuk Malaysia. Ya. Itu Syekh Yusuf Qaradawi. Tetapi cuba dipadamkan sama sekali pada penyokong PAS. Dan Qaradawi ni walaupun dia kontroversial, Amerika tak suka dia, CIA tak suka dia, saya faham. Ya, itu masalah dia. Tetapi dia
boleh saya tambah sikit. Saya kan dalam komiti advisory group to Generations yang dipengusikan Al Gore. Is a big company, Generations, $1 billion company. Saya not in the company, I'm just in the advisory board discussing policy issues, migration, interreligious, intercultural, east-west, ya, tiap-tiap kali tajuk itu. Dan 9 orang, termasuk Mary Robinson, the great leader of the among the women yang menjadi chairman dulu Human Rights Council, ya. Jadi Al Gore ni kan tanya, Anwar, why is this a terrorist lah, itu ini ekstremism Islam. Sekali saya bagi dalam syarat tu, saya kata look, saya pergi daripada London, saya pergi ke Doha, dan tiap kali Doha memang saya lama dengan Qaradawi. Every year, kalau saya tidak dari penjara tak boleh lah. Saya make it a point once or twice a year, memang pergi menghadap Syekh Qaradawi, tanya pandangan dia, dapat karya-karya baru dia. Jadi Al Gore kata, what? Qaradawi? This fellow is an extremist, you know? He's a fanatic. So you know what I did? I gave him the book on muta'assibin, on extremism and fanaticism in Islam. How Islam deals with it. Itu buku itu dalam bahasa Inggeris ada, bahasa Arab tentunya. Saya tak pasti bahasa Melayu. Ada mungkin ada, ya, ada dalam bahasa Melayu. Jadi Al Gore ni is a very avid reader. Dia mesyuarat berikutnya dalam 5 bulan yang lalu, kemudiannya. Kita ada mesyuarat itu tiap 5 bulan atau 4 bulan di London dan di New York. Jadi bila itu dia baca, dia kata, Anwar, are you sure it is this Qaradawi? I said, yes, it is his book. But did he say this? Yes. But why are his followers extremists? I say, who are you talking about? You see, this is the American or CIA or view. It's not Qaradawi's view. His view is this. And I grew up in Abim initially. When bila kita hadapi masalah yang kita katakan kafir mengkafir ini, buku ini membantu kami, generasi kami, membetulkan, menjederhanakan pandangan kita. Jadi saya kata sumbangan dia besar bukan saja kepada generasi muda umat pada masa itu, tapi kepada saya secara pribadi. Sebab itu saya anggap dia murabbi dan guru utama saya. Sebab dia bagi pandangan yang agak mendalam, apa dia tentang perjuangan, tentang hidup, tentang al-halal wal-haram, apa yang halal dan haram. Jadi sangat baik, ya, tentang pandangan dia. Jadi Al Gore 2-3 kali dia kata, but this one I know of Qaradawi. I said, no, what you know is from the American intelligence. What I'm giving you from what I know, meeting him, discussing with him, and reading his works. Okay, this is Qaradawi yang saya sebut ini, ya. Dan bila buku dia tulis rencana ini, tentulah tidak menyenangkan. Saya percaya Ustaz Hadi sangat tidak menyenangkan, kerana Syekh Qaradawi menulis begitu. Tapi itu pandangan dia lah, tidak semestinya pandangan dia itu fatwa, bukan fatwa. Ini pandangan dia, dan pandangan dia itu kalau diteliti, malangnya pada masa itu bila kita sebar-sebar, dia rampas mana-mana seluruh negara. 2000, saya ingat lagi sebelum 2013, di antara rencana yang kita ada yang cepat ditangkap, dirampas, saya percaya sebahagiannya oleh Special Branch, ialah buku rencana surat terbuka Syekh Qaradawi. Kerana sudah tahu Syekh Qaradawi itu digunakan semua, ya. Dalam khutbah jemaat selalu di quote, ya. Orang UMNO pun quote, orang PAH pun quote, orang Keadilan pun quote Qaradawi. Jadi bila Qaradawi bagi pandangan dengan hujah yang kuat, itu tidak menyenangkan mereka. Jadi bagi saya PAS ini ada hal-hal kita nak jawab. Yang di antara hal yang dia marah saya serang PAS. Bukan saya serang PAS. Saya kata judi, cabutan, masa BN 22 kali. Masa PH yang kita katakan DAP, China tak guna, turun 8 kali. Judi turun di zaman PH dengan Menteri Keuangan DAP. PN dengan PAS sebagai satu tunggak dalam Perikatan Nasional naik jadi 22 kali. Allahu Akbar. Jadi dia tak, no defense. The most they can say, kita dah bantah, kita tak setuju, tapi kerajaan buat juga. Tengok, tentang kita zalim, kafir, Yahudi dan sebagainya. Macam konsert di Kelantan lah. Konsert Kelantan boleh, Selangor tak boleh. Sebab Kelantan itu environment. Kau tanya saya, konsert
budak-budak muda buat je lah. Jangan pergi telanjang. Ya, kawal sikit-sikit. Okey lah, ya. Am I consistent? Yes. You remember masa KRU dulu? Ingat kan? Masa KRU itu diharamkan di Kedah oleh Sanusi Junid. Itu Kempas UMNO. Kerana ini semua maksiat lah, buat masa semayang. Jadi saya kontak KRU, saya kata, boleh tak buat lepas maghrib semayang dan jangan tepi masjid dan masa orang azan berhenti. Dia kata okey. Jadi saya arahkan, dijalankan. Ya. Saya tidak batalkan konsert. Tapi kalau ada orang pergi telanjang atas itu, tentu tak boleh, ada undang-undang. Tapi ini saya katakan hipokrisi kita ni. Ya. Dia double standards. Dia tidak berdasarkan yang konsisten. Jadi saya jawab pas dari segi itu. Saya tidak bangkang dia cakap soal Islam. Ya. Tentang hudud, another subject. Kerana panjang saya cerita masalah itu. Tetapi saudara kena faham, kita boleh hujah, kemukakan hujah cara mendalam. Kalau ada di antara saudara yang belum baca jawapan keadilan terhadap Undang-Undang 355, please read. Nash, you buat apa tak hantar kat dia orang? Itu saya di penjara. Undang-Undang 355 dibentangkan oleh Marang, Ustaz Hadi Awang. Saya craft jawapan di situ. Smuggle, seluduk keluar penjara. Kemudian dapat pada Azizah dengan tim, tambah, edit dan kita jawab. Saya nak rumus sedikit aja, iaitu pengalaman Indonesia. 95% Muslim. Pada masa itu, Soekarno-Hatta dah sign Declaration of Independence yang disebut Piagam Jakarta. 7 perkalimat dengan memutuskan, lebih kurang begitu, pelaksanaan syariat Islam bagi umatnya. Itu Soekarno dan Hatta sign. Hatta Deputy President, Soekarno President. Baik, lepas sign, minority majority non-Muslim area, Ambon, Bali dan beberapa daerah lain yang Christian majority atau Budi tidak, Hindu majority dia baling, minta jumpa Hatta, ya, Muhammad Hatta, Deputy President. Kata Bung Hatta, minta maaf, kami sokong kemerdekaan, kami tidak akan menghalang kemerdekaan, tetapi dengan 7 kalimat ini nak menjalankan syariat, kami tidak bersetuju. Dan kalau bapa mau kekalkan, silakan. Kami tidak akan bersama dalam rencana kemerdekaan Indonesia. Kami akan runding berasingan dengan Belanda supaya kami merdeka berasingan. Hatta kata tak percaya Bung Karno dengan saya. Kami tidak akan umpamanya sia-siakan dan menindas bukan Islam. Mereka jawab, ya kami kenal Bung Karno dan Hatta, tetapi kami tak percaya menjamin selepas itu akan menjalankan sikap yang sama, dasar yang sama. Jadi Hatta minta tangguh sekejap keputusan saudara, biar saya runding balik dengan jawatankuasa peringkat nasional untuk merangka perlembagaan. Di antara ahlinya ialah Ketua Nahdlatul Ulama Wahid Hashim, datuk kepada Gus Dur Abdul Rahman Wahid, Tengku Hasan daripada Aceh dan sebagainya. Jadi Hatta bangkitkan dia, kita ada masalah ni. Nak masukkan 7 kalimat melaksanakan syariat Islam bagi umatnya, orang ini keluar. Kalau kita batalkan, orang Islam akan marah. Jadi bagaimana sekarang? Bincang dengan Soekarno dengan tim, akhirnya memutuskan padam 7 perkataan ini. Ini yang kekal dalam perlembagaan Indonesia. Apakah boleh kita katakan Soekarno, Hatta, ulama-ulama pasal itu yang setuju adalah tidak Islam, tidak mahu hukum Islam, tetapi mereka nak menyelamatkan negara. Kita begitu juga. Sarawak majoriti bukan Islam, Pulau Pinang majoriti bukan Islam. Ambil kira ini, dakwah mesti teruskan, keyakinan terhadap Islam dan syariatnya akan diteruskan, tidak menghalang. Jadi kita ada jawapannya. Tetapi apa mereka kata? Ketua PAS Padang Serai mengatakan Azizah kerana tidak setuju 355, bila dia mati harus ditanam di Serat Cina masa tu. Mana kubur Cina. Tak layak ditanam di kubur Islam. Sudah bayangkan. And this is the level of politics. Dan tidak ditegur. Padahal
Apa you boleh condemn 100 juta umat Islam pada masa itu? Pada masa itulah. Ya. Sebagai tidak Islam. Ini maknanya pahaman yang dangkal dan cetek dan tidak toleran. Sekian, terima kasih. Kata kesabaran saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penghargaan penghargaan kami berdua, Datuk Seri dengan saya, kepada Wan Samsul atau lebih dikenali dari saudara Wan Tomo, dan juga saudara Tengku Nasrul, saudara Arif, saudara Alif. Thank you banyak-banyak. Perhubungan dengan cakap pasti dia goyang. Sama nanti abang tetap goyang. Nanti jawab nanti sabang dah hilang. Udah pandai lagu. Saya nanti nak cakap dulu ni. Hari ini dengan berkawan. Saya harap semua kita dengan kuat. Amno BN ini cakap banyak mana pun
terlalu banyak uang, terlalu banyak hadiah yang mereka ambil. Dia tak peduli dengan it's time that we, the people, rakyat yang harus bangkit bangkit. Saya selalu saya salah jalan, tak boleh jalan. Tak boleh jalan lah. Depan kuih. Dia balik teh tarik dengan hutang sama banyak. Okey, semangat kebangkitan rakyat. Saya nak semua keliling meja ni buka kuih pakai makan. Apa protokol apa? Tak ada protokol. Ini semua pegang. Ini kasih asli. Ini kata asli. Tinggal dia bawa balik rumah. Jadi main salam ni nak pegang tangan dia. Ya. Jadi tahu tak Menteri UMNO mana dia? Okey, baik. Saya belajar jadi boleh sambung sikit lagi. Pergi pada orang Cina, Cina solid, dia tak tahu apa lain. Dia tahu huruf. Saya nak beritahu Cina solid. Kalau huruf dilaksanakan, dia akan berhasil. Isunya hak rakyat. Isunya kekayaan negara mesti dipulihkan, kembalikan kepada rakyat. That's the issue. Jadi sekarang sudah tanya, untuk apa kita nak perintah? Saya ulang. Kalau dah dengar, saya nak ulang komitmen ini. Elections maybe the end of December, atau January, atau February, atau March. Doesn't matter. Elections ada hari itu juga. Datuk Najib Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Esoknya walaupun satu hari kita isytiharkan harga minyak seluruh negara turun. Dan itu juga kita pastikan anak Melayu, anak Cina, anak orang asli, anak orang India, anak Dayak, anak Kadazan, anak rakyat Malaysia mendapat pendidikan percuma, batal PTPTN. Siapa nak beli motor, jangan beli sekarang. Tinggi sikit. Sebab selepas pilihan raya, kita turun cukai ekses 20%, harga kereta akan naik. Kalau saya tak tegak penuh, saya dah tentang, jangan bagi durian lagi. Orang tanya, Najib kata, orang UMNO kata, ini mereka Anwar ada janji, bankrupt. Ini tahu dari otak. Kerajaan kita nak pergi. Ini datang tak parti hari jadi saya? Nenek kena kuatkan immunity dulu. Provital Immune Plus. Itu
Mana kerjasama Pakatan Rakyat. Mana kerjasama apalagi yang kita lihat betul, malu juga selalu. Okay. Saya berbicara dengan jurulatih. Okay. Tak saudara, yang ini serius sikit. Sebab menjelang pilihan raya, saya dengar UMNO punya rencana ini banyak di bawah Datuk Jamaluddin Darjis. Rencana all the black operations, nak fitnah orang, nak buat khianat, nak buat segala paling jijik, satu persatu dia akan kerja. Yang di-create. Jadi saya harap saudara be prepared. It is a major battle. Don't go back, mother of all elections, because this is probably the first elections in the history of Malaysia. They will see Pakatan Rakyat moving dengan kuat untuk berikan cabaran terkuat kepada PN UMNO, dan keupayaan kita untuk menang itu cukup tinggi sekali. Jadi mereka akan gunakan taktik yang kotor. Saya telah sampaikan juga kepada Datuk Jamaluddin Darjis, Najib dan lain-lain, buat baik, buat nak pertahankan UMNO tak salah, nak pertahankan BN hak dia. Tetapi kalau dia buat penipuan, kotor, dia mesti ingat bila ada peralihan kuasa, rakyat akan tuntut dia berikan penjelasan. So, lebih baik kita terima beberapa dasar etika, peraturan, kempen dan pilihan raya yang lebih teratur dan bersih. Dan ini pesan saya di sini mengatakan, saya agak lambat untuk program sebab sementara hujan lebat seperti saya suruh. Tadi di Mentagak pun tadi di mana tadi sebelum itu Jangka pun saya agak sekejap 20 minit sebab perjalanan dalam hujan ini agak sukar sedikit dan dia telah mengambil masa yang lebih panjang. Dan malam ini di sebelum belah dia lagi lagu Berau kemudian di Berau. Jadi ada dua lagi, besok balik parlimen. Kemudian kita ada taklimat dari SPR. Kita akan bongkar bagaimana SPR tipu. Ada orang lahir tahun 1982, lahir Julai 1982, tarikh daftar mengundi Julai 1982. Dia umur dia 1 hari dia daftar mengundi. Most efficient in the world, efficient penipuan. Jadi kita akan bongkarkan ini di depan pengurusi SPR dan nak tengok dia jawab itu. Ada nama-nama yang dah telah kita protes, dipadamkan dulu. Kemudian dalam senarai baru masuk balik. Bagaimana kita kena sentiasa waspada dalam melihat senarai di sini. Ya. Tambah-tambah kata itu, no problem. Dalam terang kita bicara, dalam gelap kita bicara. Dalam panas kita lawan, dalam hujan kita lawan. Janjinya UMNO mesti dikuburkan. Dan saya, insyaAllah, saya tahu, sudah pun tahu saya pun berjuang. We will not allow the success. Saya tak peduli UMNO BN ke
Dan kawan-kawan kita dalam Pakatan Rakyat, keadilan ke pasca GEP. Bila kita pegang kuasa, jangan fikir kita boleh teruskan dengan cara mereka. Ada pemimpin yang minat nak balap, kita terhadap. Kalau ada pemimpin Pakatan Rakyat nak guna kedudukan dia cari kekayaan, kita terajang dia. Faham tak? They better understand this. You want to be a candidate, you want to lead Pakatan Rakyat, we have the sincere support of our people. Yang kerja, yang sacrifice, men and women, Chinese and Indians and Malays and Dayaks and Kannada. Kita tak boleh khianati mereka. Jadi ini saja yang saya nak sampaikan. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Ini kata hujan saya bagi. Orang maju baju ni keluar baju baru. Tiga tunggu. Dalam tu. Nadia tak ada berani. Okey. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih lah. Bukan bagi saya itu dalam baru kali. Ada kita protes. Saya jaga orang saya Islam kita jaga. Saya bukan presiden MCA. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Saya minta maaf kalau mungkin Azam. Dia gelap kita orang nampak. Kalau macam ini, mungkin dalam sebulan kalau saya ada lapang, saya mahu balik. Sebab saya hargai. Dalam istilahnya menjadi touch my heart. Dan kamu orang yang tangkap menyentuh hatiku. Hujan begini basah dulu. Sanggup berhenti dan tak ada yang nampak. Saya lambat nampak kemasan dalam. Tak ada. Manis je memang. Kalau umur saya dalam 25 tahun memang dah jatuh cinta. Tapi never too late. Never too late. Never too late to fall in love. Jadi tanya sama Najib sudah. Jadi kita habis dengan madu dan kencur. Satu, dua, tiga. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Pakatan dengan suara dengan jiwa. Nyanyi dengan semangat, dengan keyakinan. Satu, dua, tiga. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Tapi nampak lagu-lagunya selalu. Saya pergi sebenarnya di stadium Kedua Malam sudah di stadium Kota Baru. Belakang saya Tok Guru Aziz dengan Tok Guru Hadi Awang. Saya turun syarah, dia berapa yang kita datuk nyanyi. Kata nak janji Tok Guru belakang ni. Ya semua nyanyi, saya nyanyi. Saya tanya sama Najib tu. Waktu dia naik masa tu kita. Betul cerita berani ni. Orang ni apa? Dia betul Tok Guru ni ajar ada bernyanyi. Kita bukan nyanyi. Kau perlu kedaku tak? Tanya sama pokok. Boleh pulang dia tanya sama Najib. Satu, dua, tiga. Tanya sama Najib. Apa sebab goyang? Nanti jawab Najib. Sabar nak hilang. Masa berjauhan, apa yang dikenang, masa dihitung
Besar Sarawak Tengah. Okay, go.